Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum dan hai, salam sejahtera buat semua. Tidak terlewat lagi rasanya teacher nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua. Tahun ni berbeza ya cara kita menyambut Hari Raya. Tak mengapalah, sama-samalah kita berdoa agar COVID-19 ini lenyap daripada muka bumi kita. Alhamdulillah, sekali lagi teacher berpeluang untuk berkongsi untuk menyampaikan slot Sains Sekolah Rendah. Kali ini dengan tajuk Asid dan Alkali dalam Kehidupan. Sebelum itu, teacher nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan program tuition online Perlis Mengaji ini. Kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis, Kerajaan Negeri Perlis juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang telah banyak memberikan peluang dan pengalaman yang tidak ternilai. Juga kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang berada di seluruh pelosok negara yang banyak memberikan kata-kata semangat dan dorongan. Sebelum itu, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Okey, teacher bernama Nora Fida binti Zainuddin, merupakan seorang guru cemerlang sains yang telah berpengalaman mengajar selama 16 tahun, di mana 11 tahun berada di SK Sanglang Perlis dan sejak 2016 hingga kini berada di SK Simpang 4 Perlis. Pada hari ini kita akan membincangkan topik-topik seperti berikut, iaitu pengenalan asid dan alkali, pengujian sifat kimia menggunakan kertas litmus, definisi secara operasi bahan berasid, beralkali dan neutral. Yang keempat, cara lain penentuan sifat kimia bahan. Yang kelima, pengelasan bahan berdasarkan sifat kimia bahan. Dan yang terakhir sekali, berkenaan dengan kuis online. Kali ini teacher sediakan dalam bentuk quizzes. Okey, masing-masing minta bersedia. Okey, nanti di penghujung perbincangan nanti kita akan buka kita punya quiz, kita akan start kita punya quiz. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan asid dan alkali terlebih dahulu. Okey, mari kita perhatikan gambar yang tertera terlebih dahulu. Tahukah kamu bahawa makanan yang kita makan mempunyai rasa yang berlainan? Masing-masing semua suka makan. Okey? So, manusia perlukan makanan untuk terus hidup. Akan tetapi, sejenis makanan saja tak dapat memenuhi semua keperluan tubuh. Makanan yang kita makan mempunyai rasa yang berlainan. Cuba tengok tu, makanan seperti buah-buahan, ada yang mempunyai rasa manis, rasa masam. Okey, kemudian kita ada kacang, ikan dan lain-lain lah. Okey, ada yang manis, masin, masam dan juga pahit. Ini adalah antara rasa-rasa makanan yang dapat dirasa. Okey, tahukah kamu bahagian mana pada bahagian kita yang peka pada rasa-rasa tersebut?
Ya, betul. Lidah. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, mari kita lihat bahagian pada lidah yang peka pada rasa, iaitu tunas-tunas rasa. Okey, dekat bahagian lidah kita ada bahagian yang peka pada rasa pahit, pada rasa masam, rasa masin, juga peka pada rasa manis. Kamu semua akan mempelajari lebih lanjut berkenaan dengan lidah ini di sekolah menengah nanti. Teacher hanya mengambil intro sahaja agar dapat kaitkan sedikit dengan perbincangan kita pada hari ini. Setiap bahan makanan dan bahan kegunaan harian mempunyai kandungan kimia yang berbeza. So, sifat kimia bahan pada bahan ini akan menentukan sama ada sesuatu bahan itu bersifat asid, alkali ataupun neutral. Cuba kamu lihat bahan-bahan yang teacher dah sediakan ini. Dapatkah kamu tahu tentang sifat kimia bahan-bahan tersebut? Jom kita lihat pula tentang bagaimana cara kita nak mengujinya. Okey, dekat sini kita ada lemon, kita ada asam jawa, shampoo, cuka, minyak masak, serbuk penaik, ubi kentang, garam dan juga gula. Okey, kini tiba masa kita nak membincangkan pula tentang pengujian sifat kimia menggunakan kertas litmus. Penentuan bahan yang bersifat asid, alkali ataupun neutral boleh dilakukan dengan menggunakan kertas litmus. Tentu anak-anak tak pernah dengar tentang kertas litmus kan? Okey, ini dekat teacher ada kertas litmus. Okey. Satu yang berwarna biru yang kita panggil sebagai kertas litmus biru dan yang merah ini dipanggil sebagai kertas litmus merah. So, setiap bahan yang diuji perlu kita lihat dengan melihat kepada perubahan warna ke atas kedua-dua kertas litmus tersebut, iaitu merah dan juga biru. Jangan risau, yang ini bukannya kertas warna biasa ya. Okey. So yang ini teacher beli menggunakan duit PCG sekolah. Okey, dengan menggunakan duit PCG. Okey, beli pada pembekal alatan barangan sains lah. Okey. So dia jual dalam bentuk macam ni lah. So kita ada kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Kenapa dia masuk dalam kotak? Okey, kenapa kita letakkan dia dekat tempat kering? Dia ada dia punya sebab dia. Okey. Ini dalam gambar kita tunjukkan. Okey, kertas litmus bila kita nak guna kita hanya koyakkan sekeping-sekeping untuk kita uji. Okey, kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Okey, kat sini kita nak tunjuk okey, bagaimana langkah-langkah bagi penentuan sifat kimia bahan yang kita boleh jalankan. Yang pertama dia kata perhatikan kertas litmus biru dan merah. Bukan maksudnya perhati kita tengok aja. Maksudnya dia minta kita ceraikan daripada dia punya buku dia lah. Okey, ni kita panggil macam buku kertas litmus. Okey. Seterusnya dia minta kita celupkan dan juga picit penitis. Kat sini kita gunakan penitis ya. Okey, kita tak celupkan terus kita punya kertas litmus ke dalam larutan yang kita nak uji itu. Kemudian dia minta kita titiskan larutan tersebut pada kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Kemudian dia minta untuk kita perhatikan perubahan warna pada kertas litmus. Antara sebab kenapa dia minta kita gunakan penitis, satu disebabkan tangan kita ni, okey, kalau kata kita dah terpegang bahan-bahan berasid, kemudian tangan kita ada kesan lagi, dia akan mempengaruhi dia punya kesan pada kertas litmus nanti. Satu lagi, sebelum ni kalau kata teacher selalu buat dengan anak murid, mereka suka-suka celup. Bila kata ada perubahan, dah tak tahu dah perubahan tu bermula daripada apa kepada apa. Sebab dia punya perubahan dia macam
terbalik. Kalau biru, dia akan tukar kepada merah. Kalau kata ada yang perubahan lah. Kemudian merah akan tukar pada biru. So, apa yang berlaku pada anak murid teacher sebelum ni, mereka celup. Kemudian, benda tu jadi basah sampai ke atas. Bila teacher tanya, tu awak celupkan apa? Oh, saya celupkan benda ni, teacher. Tapi bila tanya apa perubahan yang berlaku, tak boleh nak jawab. Itu pun antara sebab kenapa kita gunakan penitis. Okey. So, kertas litmus adalah sangat sensitif. Yang ini yang dikatakan sebagai sangat sensitif. Tangan kita mestilah kering. Okey, bila kita nak pegang, tangan kita mesti kering. Okey, penggunaan penitis adalah untuk memastikan cecair tangan kita tidak akan mempengaruhi perubahan warna pada kertas litmus nanti. Okey, jom kita jalankan penyiasatan untuk penentuan sifat bahan sama ada bahan tersebut merupakan bahan berasid, bahan beralkali ataupun bahan neutral. Tapi sebelum tu, kita kenalah tahu dulu berkenaan dengan tujuan. Okey, sebelum kita jalankan kita punya penyiasatan, kita kena tahu kita punya tujuan. Kenapa kita jalankan kita punya penyiasatan ini? Okey, so tak adalah nanti kita tak tahu pula pasal apa kita buat semua ni. Okey, so kita jalankan penyiasatan ini bertujuan untuk mendefinisikan secara operasi bahan berasid, bahan beralkali dan bahan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus. So dekat sini kita akan nampak perubahan warna. So bila ada perubahan kita kena ada tunjuk daripada apa kepada apa yang berubah. Okey. So dekat sini teacher telah pun menyediakan bahan untuk menjalankan penyiasatan ringkas hari ini. Okey, so bahan-bahan ni kita tengok banyak yang kita boleh dapatkan dekat rumah. Okey. Piring petri tak adalah. Kalau tak ada piring petri, tak ada piring petri tak apa. Kita ada piring biasa pun tak apa. Kertas turas untuk kita nak lapik. Penitis boleh juga cari. Kertas litmus biru dan kertas litmus merah ni yang tak ada. Okey, kemudian kita ada serbuk penaik, kita ada sabun pencuci pinggan, kita ada lemon, air asam jawa, air gula dan juga air garam. Sebelum tu kita tengok langkah-langkah dulu. Nak buat apa mula-mula bila kita nak jalankan eksperimen. Okey, yang pertama dia minta untuk letakkan bahan yang hendak diuji dalam kesetiap piring petri. Seterusnya letakkan kertas litmus biru dan merah di atas kertas turas. Seterusnya gunakan penitis untuk menitiskan larutan yang hendak diuji pada kedua-dua kertas litmus. Seterusnya dia minta untuk kita buat pemerhatian apa yang berlaku, perubahan yang berlaku ke atas warna kertas litmus kita perlu catatkan. Seterusnya jika ada satu penitis kita perlu bersihkan terlebih dahulu sebelum kita nak ulang langkah ketiga dan langkah keempat semasa menguji bahan yang lain. Okey, jom kita. Okey, so dekat sini teacher dah sediakan bahan seperti lemon, kita ada air asam jawa, kita ada air garam, kita ada air gula, kita ada serbuk penaik dan kita ada sabun cuci pinggan. Dah macam nampak macam nak masak. Macam dah kelas memasak dah hari ni. Okey, tapi kita bukan nak memasak, kita cuma nak jalankan eksperimen ringkas sahaja. Okey, so apa yang kita perlu buat mula-mula lepas kita kenal pasti bahan yang kita nak uji, kita gunakan penitis. Pastikan penitis kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan kering. Okey, so caranya mudah saja. Kita cuma picitkan kita punya bahan kita. Contoh kita ada lemon dekat sini. Okey. Kemudian kita titiskan dekat atas kertas ke atas kertas litmus biru dan merah. Kenapa perlu letak dua-dua? Ada dia punya sebab. Nanti dekat penghujung nanti teacher akan sebut kenapa kita perlu tunjuk, kenapa kita perlu uji kedua-duanya. Okey, yang pertama teacher letakkan jus lemon pada kertas litmus merah. Okey, cuba perhatikan apa yang berlaku. Okey, kemudian di atas kertas litmus biru. Kalau kata
Daripada sana, mungkin dah boleh nampak. Okey, dah boleh nampak dia punya kesan. Okey, saya angkat cat. Okey, so dekat sini kenapa kita perlu letakkan, kita gunakan 2? Kalau kita gunakan warna merah, kita tengok merah tu dia tak berubah. Takkan kita nak stop. Oh, yang ini semuanya mesti yang ini bahan lain ni. Okey, so kita boleh nampak pada kertas litmus biru, nampak tak dia dah mula berubah warna. Okey, dia mula berubah warna daripada biru kepada merah. Okey, kemudian teacher uji pula dengan air asam jawa. Langkah yang sama juga kita buat. Okey, titiskan pada kertas litmus merah dan kertas litmus biru dan tengok apa yang berlaku. Okey, biarkan dia kering. Okey. Kemudian kita ambil air garam. Ini air garam teacher sediakan. Okey, air garam kita titiskan pada kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Seterusnya air gula. Okey, kemudian kita ada serbuk penaik. Okey, bicarbonate soda. Okey, bicarbonate soda ni dia dalam bentuk serbuk. So, kita perlu larutkan dulu dengan air suling lah. So, yang ni teacher dah buat. Teacher guna air suling. Okey, kita ambil sikit dia punya bahan dia. Dan kita letakkan dekat atas kertas litmus merah. Boleh pakai air pipe biasa pun tak apa. Okey. So, bila kita ambil air, kita ambil sabun cuci pinggan ni. Okey, kita kacau-kacau sikit. Okey, dan kita cuba letakkan dekat atas kertas litmus dan kita perhatikan apa yang berlaku. Okey. So, tunggu dalam masa 1 minit. So, kita akan nampak perubahan yang berlaku. Okey, macam lemon. Okey, pada lemon, kita boleh nampak kertas litmus merah kekal merah, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Okey, untuk air asam jawa juga sama, merah kekal merah, biru tukar merah. Kemudian kita ada air garam. Air garam ni dia tak nampak perubahan. Dia nampak macam kertas dia basah saja. So merah kekal merah, biru kekal biru. Sama juga dengan air gula. Okey. Air gula juga sama, merah kekal merah, biru kekal biru. Dan untuk serbuk penaik, okey, kita boleh nampak dekat sini, biru kekal biru, manakala merah dah bertukar menjadi biru. Okey. Dan juga untuk sabun cuci pinggan tadi, okey, biru kekal biru, merah bertukar menjadi biru. Kat sini kita boleh nampak. Yang ni bukan buat magic lah. Okey. So, bila kita buat kita punya eksperimen macam ni, kita boleh tahu, oh yang ini dia punya sifat kimia bahan dia. Okey. So lepas kita dah buat kita punya eksperimen, selalunya kalau teacher buat dekat sekolah, teacher akan minta pelajar-pelajar yang akan sediakan semua bahan-bahan daripada lemon, air gula, air garam dan sebagainya. Jadi setiap kali pengujian tu, setiap orang akan cuba uji. Okey? So macam mana kita nak buat kita punya pemerhatian? Okey, kat sini kita akan tunjuk pemerhatian. Okey, semasa kita jalankan penyiasatan, kita perlulah mencatatkan pemerhatian. Okey, melalui penyiasatan jalankan tadi, kat sinilah. Okey, teacher dapati, okey, untuk lemon, perubahan warna kertas litmus yang berlaku ialah daripada biru kepada merah. Kat situ ada tanda anak panah di situ. Manakala untuk kertas litmus merah, dia tidak berubah. Merah tukar merah. Maksudnya tak berubah lah. Okey? Untuk asam jawa, biru tukar merah. Merah kekal merah. Serbuk penaik, biru kepada biru, merah pada biru. Sabun cuci pinggan, biru kepada biru, merah tukar biru. Tengok kat sini apa yang berlaku kat situ. Untuk air gula, biru kekal biru, merah kekal merah. Dan air garam, biru kekal biru, merah kekal merah. Dekat situ kita boleh nampak
dah ada 3 dah pembahagian sifat kimia bahan. Yang pertama ada perubahan pada kertas litmus biru, iaitu biru bertukar merah. Yang kedua ada perubahan pada kertas litmus merah, iaitu merah bertukar biru. Dan satu lagi, bila kedua-duanya tidak bertukar. Okey? Kat sini kita timbulkan satu persoalan. Bagaimana jika kamu kehabisan atau ketiadaan kertas litmus? Lagi-lagilah sekarang ni musim PKP, masing-masing tak boleh nak pergi ke sekolah, tak ada pun dibekalkan kertas litmus dekat rumah awak. So macam mana kita jalankan eksperimen ni? Teacher akan bagi kat awak satu cara bagaimana kita nak dapatkan penunjuk. Okey, kita cuba. Okey, kat sini kita kata asid dan alkali adalah bahan yang boleh didapati di makmal sains, di rumah dan juga di sekitar kita. Jadi, kita sebenarnya boleh membuat penunjuk pH kobis ungu untuk mendapatkan ekstraknya yang sangat mudah. Untuk mengetahui sama ada bahan tersebut adalah bahan berasid ataupun bahan beralkali. Kita tengok macam mana cara kita nak dapatkan. Masing-masing mesti kenal macam mana rupa kobis ungu. Agak lepas ni masing-masing pergilah tengok dalam peti ais masing-masing. Okey, tanya kat mak, mak ada tak mak kobis ungu ni dekat rumah? Biasanya kobis ungu ni kita buat salad, kita tak masak. Okey? So macam mana cara yang pertama? Potong kobis ungu menjadi potongan yang besar. Macam dalam gambar ni dia buat banyak. Penunjuk dia banyak tapi kita nak gunakan sedikit. Kemarin malam tadi teacher menggunakan hanya 2 kelopak kobis ungu saja. Sekali kita tengok banyak mana kita boleh dapat. Seterusnya masukkan kobis ke dalam periuk dan juga masukkan air separas dengan kobis. Kemudian kita didihkan lebih kurang 15 ke 20 minit. Okey, seterusnya kita tapiskan kobis ke dalam bekas besar, biarkan sehingga sejuk. Kemudian kita nak cuba gunakan sebagai penunjuk cecair. Jadi bagaimana cara dia? Dia minta untuk kita tuangkan sedikit penunjuk kobis ungu ke dalam bekas kecil. Kemudian dia minta kita gunakan penitis untuk menambahkan sejumlah kecil bahan kimia rumah tangga seperti cuka, jus lemon, soda bikarbonat. Yang itu yang kita larutkan dan juga lain-lain. Hasil dia yang ini. Yang tengah itu adalah yang awal, yang asal. Okey, so dalam larutan berasid, larutan akan bertukar menjadi merah. Dalam larutan beralkali, ia akan bertukar menjadi hijau. Dekat sini dah nampak dah something yang wah, seronoknya lepas ni nak cuba buat. Okey? Teacher pun ada sediakan juga larutan penunjuk ungu. Jom kita tengok macam mana dia punya hasil. Okey? So dekat sini kita dah ada 3, tapi teacher punya rasanya teacher punya larutan ni tak berapa nak pekat lah. Okey, kita cuba guna. Yang pertama kita cuba guna untuk yang lemon. Okey, kita ambil lemon dan kita cuba picitkan, letakkan dekat. So boleh nampak dah dia punya perubahan warna. Tak ada kertas litmus pun kita boleh tahu. Oh, lemon ni bahan berasid rupanya. So nampak warna merah dekat situ. So bila merah, tadi kita kata merah menunjukkan bahan berasid. Okey, seterusnya kita nak cuba untuk nak tengok kita punya bahan beralkali pula. Okey, katalah kita nak ambil kita punya soda bikarbonat tadi yang kita dah larutkan. Tengok dari macam mana perubahan warna dia yang berlaku. Kita main campur-campur colour hari ni. So, dah nampak. Okey? So tadi teacher ada sebut kalau bertukar daripada warna ungu bertukar menjadi merah, bermaksud bahan tersebutlah bahan berasid. Kalau kata dia bertukar daripada ungu kepada hijau,
kita dah boleh nampak, oh ini rupanya bahan beralkali. Okey? So kita boleh nampak. Jadi hari ni teacher bukan buat magic, teacher buat benda depan mata supaya awak boleh nampak dengan jelas. Okey. So setelah kita menjalankan kita punya penyiasatan, okey, sekarang tiba masanya untuk kita nak mendefinisikan secara operasi bahan berasid, beralkali dan juga neutral. Okey? So definisi secara operasi ni, okey, untuk bahan berasid, okey, bahan berasid adalah bahan yang menukarkan ketal litmus biru kepada merah dan merah tidak bertukar warna. Cuba tengok dalam gambar. Tadi kalau kita tengok daripada kita punya bahan-bahan, okey, antara yang 6 ni apa yang bahan berasid? So kita boleh nampak lemon, air asam jawa. Okey? Seterusnya, untuk definisi secara operasi bahan beralkali pula merupakan bahan beralkali ialah bahan yang menukarkan ketal litmus merah kepada biru dan biru tidak bertukar warna. Kemudian untuk definisi secara operasi bahan neutral, bahan neutral pula ialah bahan yang tidak menukarkan kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Jadi sekarang mari kita bincangkan pula tentang cara lain penentuan sifat kimia bahan. Okey? So bila kita katalah kita tak ada kita punya penunjuk, kita tak ada kita punya kertas litmus. Macam mana kita nak tentukan, oh inilah bahan berasid, oh inilah dia bahan beralkali? Kita ada cara lain, tapi cara ni tak berapa nak, bukan kata tak berapa nak tepat, dia tak semua dia ikut dia punya sifat ni. Okey? So yang pertama, selain penentuan menggunakan kertas litmus, bahan berasid, beralkali dan juga neutral, boleh dikenal pasti melalui rasa dan sentuhan. Okey, kalau kita tengok kat situ lemon. Lemon dia bersifat asid. Asid ni dia berasa masam bila kita rasa dengan lidah. Ingat balik tadi bahagian lidah mana yang dapat peka pada rasa masam. So lemon macam yang kita dah buat tadi, dia menukarkan ketal litmus biru kepada merah. Yang kedua, okey, kita ada bahan beralkali, sabun bersifat alkali. Rasanya yang pahit dan licin apabila disentuh. So, apa-apa bahan yang kita ada, contohnya shampoo, kita ada sabun basuh pinggan, kita ada sabun mandi. Okey, dia memang licin apabila disentuh. Jadi, sabun dia akan menukarkan ketal litmus merah kepada biru. Tapi tadi kita kata cara lain. Dia ada rasa, dia ada kita oleh sentuhan kita boleh dapat rasa licin. Okey, manakala untuk bahan neutral, air tidak menukarkan warna ketal litmus biru dan merah. Jadi air ni bersifat neutral. So rasa air ni adalah tawar. Tapi ada juga bahan bersifat neutral yang lain yang mempunyai rasa masin dan juga manis. Okey, so pengelasan bahan, sifat kimia bahan. Jom kita buat kita punya carta pengelasan. Okey. Carta pengelasan sifat kimia bahan. Kali ini, okey, kita minta awak binakan peta pokok untuk mengelaskan bahan berikut mengikut sifat kimia bahannya. Okey, kita ada bahan-bahan seperti nenas, ubat gigi, susu, cuka, shampoo dan juga garam. Okey. So bagaimana bila kita nak jalankan, nak buat pengelasan, apa peta yang kita nak buat? Kita gunakan peta pokok. So kat sini kita buat sama-sama. So sifat kimia bahan terbahagi kepada 3, iaitu bahan berasid, bahan beralkali dan juga bahan neutral. So melalui kita punya pengalaman kita, melalui kita punya pengujian kita tadi, kita boleh dapat tahu bahan berasid mempunyai rasa masam. So antara banyak-banyak tu mana yang mempunyai rasa masam? Tentulah yang pertama kita ada nenas. Yang kedua kita ada cuka. Tapi ada juga ramai antara anak murid yang tak tahu cuka ni rasa apa. Ada tu bila teacher tanya, cuka rasa apa? Dia kata manis.
Tang mana datangnya cuka tu manis pun tak tahu. Sebab dia tak pernah tahu macam mana rasa cuka. So, lepas ni, P dah tengok dekat dapur tu, kot-kot ada cuka. Cuba rasa sikit, ambil, cicahkan sikit jari awak, rasa dengan lidah. Tengok rasa apa cuka tu. Seterusnya, kita ada ubat gigi dan juga kita ada shampoo untuk bahan beralkali. Dan kita ada bahan neutral seperti garam kerana dia mempunyai rasa masin dan susu. Dia pun ada pun rasa dia pun antara manis dengan tawar macam itulah. Okey. So dekat sini teacher nak bagi berkenaan dengan teknik mengingat perubahan warna kertas litmus. Tentu anak murid semuanya pernah dengar tentang teknik mengingat ni. Okey, macam abang-abang kakak tu memang kalau kata bila masuk peksa je, yang ini yang mereka ingat. Okey, teknik ni teacher panggil sebagai teknik sambal. Macam mana teknik sambal ni berfungsi? Mula-mula kita pecahkan perkataan sambal tu kepada dua bahagian. Kemudian letakkanlah satu tiang dekat situ. Kemudian ambillah perkataan M yang pertama. Okey, M kepada B. Maksudnya merah kepada biru. Bila merah kepada biru, cuba tengok anak panah dia menuju kepada AL. AL itu adalah alkali. So, merah kepada biru, bahan itu adalah bahan beralkali. Manakala nak tahu tentang bahan berasid, so kita akan nampak biru kepada merah. Kita patah balik. BM. Biru kepada merah. Kita nampak perkataan ditunjuk AS dekat situ. AS. Okey. So, kalau kita tengok AS, kita tambahlah ID situ. Maksudnya biru kepada merah itu adalah bahan berasid. Okey. Kalau dia tak tukarkan mana-mana kertas litmus, mudah. Itu adalah bahan neutral. Okey, so kita tengok kat sini contoh soalan. Okey, maklumat berikut menerangkan tentang suatu bahan. Pahit apabila dirasa dengan lidah, licin apabila disentuh dengan jari. Antara berikut yang manakah menunjukkan perubahan kertas litmus ke atas bahan tersebut? Ini adalah contoh soalan kertas 1. Okey? Mana agak-agaknya? Bila pahit tu mana yang paling tepat? So kalau kita kata bila pahit kita kata dia alkali. So bila alkali tadi kalau kita ambil sambal AL M B. Tengok dekat sini mana yang ada perubahan M kepada B. M kepada dia tak akan berlaku dua-dua, dia akan berubah. Dia salah satu saja. Okey, so kita akan potong yang pertama, potong yang kedua sebab kita tak nampak dia punya kat situ. Kemudian kita akan ambil yang jawapan dia sebagai B. Iaitu untuk biru tiada perubahan dan yang merah akan bertukar menjadi biru. Okey, so tiba masa untuk kita jalankan quiz online, quizzes. Okey, rasanya masing-masing dah boleh nampak dekat depan skrin. Okey. Ini adalah tajuk asid dan alkali dalam kehidupan. Okey. So boleh yang mana yang ada tu boleh cuba untuk menjawab. Okey. So kita tengok boleh mula. Okey, teacher masih menantikan pemain untuk join the game. Okey. Masing-masing boleh buka quizzes. Okey, sekarang kita dah ada, kita tengok berapa orang. Oh, kejap. Okey, sekarang kita dah ada, dah ramai dah juga. Okey, alhamdulillah. Ramai anak murid teacher pun ramai ni. Okey, tahniah pada yang online. Okey, kita tunggu sikit lagi untuk kita jalankan quiz. Okey, kita dah ada Danish SK CAP, Nurhawa 1, Faris Panggas, Adam Akmal, Akil Simpang 4, Kistina SKSA,
Okey, dah makin ramai. Okey, lagi. Okey, sikit lagi kita tunggu untuk kita mulakan. Kita start kita punya game. Dah berapa orang? Teacher pun tak nampak dah ni. Okey, dah 24 orang. Kita tunggu sikit lagi, 30. Okey, cepat. 25. Okey, cepat sikit lagi. 27. 28. Sikit lagi, 2 orang lagi cepat. Kita tunggu untuk kita start. Sikit lagi. Okey, terima kasih pada yang online. Okey, 29 dah. Satu lagi. Kita mulakan start lagi. Kita dapat 30. Okey, kita mula sekarang. Okey, ready? Okey, go. Teacher sediakan 10 soalan ya. Kalau kita sempat habis, kita tunggu. Okey? Sikit lagi, kita tunggu Ustaz. Okey, terima kasih pada yang online. Yang mencuba pun terima kasih. Okey, makin ramai yang masuk untuk join quiz. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang Kristina SKSA nombor 1. Najihah Razki. Naim, Adra, Akil. Okey, cepat sikit. Boleh lagi boleh masuk. Teacher tak akan offkan teacher punya game ni. Okey, kalau kata lepas kita punya live pun awak pun masih boleh nak cuba. Boleh cuba lagi. Okey? Makin ramai yang masuk. Okey, jadi rasanya teacher hold on dia punya game ni dulu. Awak boleh teruskan untuk ni. Okey. Jadi sampai situ sahaja perbincangan kita, slot kita pagi ni. Okey, terima kasih. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang dan buruknya datang daripada diri saya sendiri. Okey, jadi masing-masing diharapkan dapat kekal di rumah. Okey, kita cuba untuk putuskan rantaian COVID-19 seluruh negara kita lah. Jadi sampai setakat itu saja dulu. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami
wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.